Selamat sejahtera, hari ini saya akan membincangkan tentang proses Mahkamah Juvana dan pembolehan secara rasmi. Nama saya Sylvia Anna Johnstein, pemegang kad matriks D202-1109805 dan mengambil kursus penyelewengan sosial dan delinkuensi KKS 3063. Apakah yang dimaksudkan dengan proses Mahkamah Juvana? Proses ini mempunyai dua pengalihan, iaitu pengalihan mungkin sepenuhnya dan sebahagian. Ini dilakukan oleh polis atau pegawai sekolah melalui amaran bagi mengelakkan kanak-kanak tersebut dikenakan hukuman yang lebih berat. Jadi terdapat 4 fasa penanganan tidak formal oleh mahkamah. Yang pertama adalah pengemukaan petisyen, yang kedua rujukan kepada intake, iaitu pegawai polis, pendakwa raya atau sebagainya, dan ketiga adalah adjudikasi, iaitu proses yang menentukan sama ada seorang juvana bertanggungjawab terhadap kesalahan yang didakwa, dan yang terakhir adalah disposisi, di mana proses ini memutuskan tindakan yang sesuai terhadap seorang juvana selepas mereka didapati bersalah. Petition. Apakah yang dimaksudkan dengan petition? Petition adalah permohonan bertulis rasmi kepada mahkamah yang meminta tindakan kehakiman mengenai suatu perkara. Dan petition ini tidak semestinya mempunyai sama maksud dengan aduan. Petition ini juga dikenali sebagai dokumen undang-undang di mana tindakan mahkamah diminta akibat daripada kanak-kanak tersebut didakwa sebagai pesalah juvana. Dan merupakan aduan yang dinyatakan secara rasmi. Apakah yang dimaksudkan dengan fungsi pengambilan? Fungsi pengambilan adalah tujuannya menerima semua aduan daripada pelbagai sumber, dan ia dikecualikan kepada remaja yang dibawa masuk ke pusat tahanan pada waktu malam, pada hujung minggu ataupun waktu mahkamah ditutup. Tanggungjawab bahagian pengambilan ini adalah untuk mengkaji aduan, mengumpul maklumat remaja juvana dan mengengkapkan instrumen risiko, membuat keputusan pengalihan sama ada sepenuhnya atau sebahagian, dan memfailkan petisyen, dan juga menyelia pesalah yang diletakkan dalam pengawasan pra-pembicaraan atau program pengalihan. Jadi, apakah perbezaan penjagaan ibu bapa dengan tahanan sementara? Dari segi definisi dan tujuan, penjagaan ibu bapa ia bertanggungjawab untuk memastikan kehadiran anak di mahkamah dan mengawasi tingkah laku mereka. Dan ini memberi peluang kepada anak untuk berubah dan mengelakkan interaksi berpanjangan dengan sistem kehakiman. Bagi tahanan sementara pula, kanak-kanak ini ditahan sementara oleh pihak berkuasa dalam institusi tahanan. Dari segi pihak yang terlibat, penjagaan ibu bapa yang melibatkan ibu bapa atau penjaga sah serta pegawai kebajikan bagi memantau perkembangan remaja. Sementara itu, bagi tahanan sementara adalah pegawai berkuasa seperti polis, pegawai kebajikan masyarakat dan pegawai penjara. Untuk lokasi penjagaan ibu bapa boleh dilakukan di rumah. Sementara itu, untuk tahanan sementara ia ditempatkan di pusat pemulihan. Dari segi kebebasan individu, ibu bapa mempunyai kawalan untuk tujuan pembentukan disiplin dan nilai anak-anak. Dan juga untuk tahanan sementara, mereka kehilangan kebebasan sementara kerana berada di bawah kawalan pihak berkuasa yang undang-undang. Dari segi pertimbangan mahkamah, bagi penjagaan ibu bapa, mahkamah lebih cenderung untuk membenarkan penjagaan oleh ibu bapa jika anak juvana dianggap tidak membahayakan masyarakat dan ibu bapa mampu memberikan sokongan serta pengawasan yang baik. Manakala untuk tahanan sementara, ia digunakan jika mahkamah merasakan anak juvana berisiko untuk melarikan diri, mengulangkan kesalahan untuk memastikan kawalan. Jadi proses pengalihan di pusat penerimaan Mahkamah Juvana ia merujuk kepada proses di mana remaja yang berhadapan dengan sistem perundangan juvana ditempatkan di pusat penerimaan sementara. Jadi proses pengalihan terdapat
Yang pertama adalah penangkapan dan penyerahan kepada pusat penerima. Kedua, penilaian awal oleh pegawai kebajikan. Yang ketiga, laporan sosial kepada masyarakat Juvana. Dan keempat, tindakan pengalihan. Dan yang terakhir adalah tempoh penempatan di pusat penerimaan. Kesimpulannya, proses Mahkamah Juvana melibatkan langkah-langkah yang sistematik untuk memastikan kes yang melibatkan kanak-kanak ditangani secara adil, mesra, kanak-kanak dan berorientasikan pemulihan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.